Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Julai 2023 bersama saya Kemilia Nur Azlan. Jenazah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin Ayub selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Sulong, Serkat di Pontian hari ini. Jenazah Allahyarham disemadikan kira-kira pukul 12.05 tengah hari tadi yang dihadiri keluarga terdekat. Terdahulu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengimamkan solat jenazah di Masjid Jamek Datuk Haji Noh Gadot. Perdana Menteri diiringi Menteri Besar Johor On Hafiz dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu yang juga Presiden Amanah. Turut kelihatan beberapa menteri kabinet, antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil dan Menteri Pertahanan Muhammad Hassan menghadiri solat jenazah. Ribuan rakan politik saudara mara, sahabat handai dan orang ramai hadir di masjid berkenaan serta di tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang amat dedikasi dalam memperjuangkan nasib rakyat terutamanya berkaitan kos sara hidup. Sebelum itu, suasana pilu menyelubungi ketika jemaah membacakan surah Yasin, tahlil dan doa arwah. Salahuddin 61 meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah di Alustar, Kedah pada 9.23 malam tadi setelah ditidurkan selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Allahyarham Salahuddin Ayub akan memaafkan semua orang yang menyakitinya pada setiap malam, kata bekas timbalannya Sim Zin. Ahli Parlimen Bayan Baru itu berkata timbalan Presiden Amanah mengamalkan perkara berkenaan dalam kehidupan sehariannya. Sim mendedahkan perkara itu pada hantaran di Facebooknya sambil berkata, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu seorang yang begitu baik hati dan peramah. Salahuddin 61 meninggal dunia di hospital malam tadi, 2 hari selepas dia dikejarkan ke hospital berikutan mengalami pendarahan otak. Sim sebelum ini merupakan timbalan Salahuddin ketika Allahyarham menjadi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dari 2018 hingga 2020. Sementara itu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Salahuddin. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat serta ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menerusi laman Facebook turut mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham. Dalam pada itu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, sifat budiman yang dimiliki Salahuddin menjadikan Allahyarham seorang pemimpin yang sentiasa disenangi banyak pihak. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor mengesahkan seorang lagi pegawai kanannya ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Bagaimanapun, Sanusi menjelaskan beliau tidak mengetahui secara terperinci butiran lanjut penahanan tersebut. Hari itu sedih lah. Hari ini ada penyebaran WhatsApp tentang penahanan institusi politik oleh SPRM. Saya pun maklum pagi ini saja. Dimaklumkan pagi ini ditahan untuk membantu siasatan, bukan ditahan kerana bersalah. Saya tak tahu dia salah apa, saya pun tak tahu. Tak apalah, bagi selesai siasatan tak apalah. Saya tak tahu. Dia pun tak maklum apa. Kali tak boleh maklum lah kot no. Sanusi berkata pihaknya sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya dan meminta agar kaki tangan yang dipanggil hadir memberi keterangan yang diperlukan. Saya suruh pi semua, siapa yang dipanggil pi bagi keterangan. Apa yang dipuan mau kita cerita. Kita tak ada apa nak dibimbangkan lah. Selama kita benar, tidak ada apa yang perlu dikhawatirkan. Jangan takut, jangan gentar. Kita bukan bahasa penunduk. Sebelum ini, satu mesej tersebar menyatakan seorang pegawai kanan kepada Menteri Besar diriman 3 hari di Mahkamah Session Alustar setelah ditahan SPRM.
Ditanya lanjut sama ada kemungkinan penahanan tersebut mempunyai kaitan dengan isu unsur nadi bumi REE, Muhammad Sanusi tidak menolak kemungkinan itu. Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi menegaskan beliau tidak pernah meminta Anwar Ibrahim untuk menarik segala pertuduhan berkait rasuah yang sedang dihadapinya ketika ini. Ahmad Zahid berkata beliau bersedia untuk berdepan dengan pertuduhan itu. Apabila kita mahu mewujudkan kerajaan perpaduan, ada yang mengatakan pok-pok tu, saya minta Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tarik pertuduhan pada saya. Kita akan dengar. Datuk Seri cerita dengan rakyat Kelantan ini, sekalipun saya tidak pernah minta tuduhan-tuduhan mahkamah itu ditarik. Betul? Puak-puak ni buat fitnah. Pelbagai-bagai fitnah. Dengan tidak untuk menyentuh hal peribadilah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Jelajah Perpaduan Madani di Pusat Transformasi Ilmu Kampung Cerang Bukit Tiu, Kelantan malam tadi. Zahid ketika ini sedang berdepan 47 pertuduhan iaitu 12 kes pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi yang diasaskannya pada Ogos tahun lalu. Bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin berkata dia akan mendedahkan kepada umum surat yang didakwa dihantar oleh Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail. Surat berkenaan adalah berkaitan dengan Saifuddin meminta Hamzah membatalkan keputusan pemilihan PKR tahun lepas. Hamzah memberitahu pemberita di Tanjung Karang malam tadi bahawa dia akan mendedahkan surat itu dalam kempen Perikatan Nasional di Kedah. Hamzah yang juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional bercakap kepada pemberita selepas pelancaran Jentera Pilihan Raya PN Permatang Tan Sungai Burong. Dalam satu program di SIK Kedah minggu lepas, Hamzah mendakwa Saifuddin memintanya membatalkan keputusan pemilihan PKR tahun lalu. Hal itu didakwa berlaku selepas Saifuddin tewas kepada Rafizi Ramli dalam pertandingan timbalan Presiden PKR. Saifuddin yang merupakan Menteri Dalam Negeri menafikan dakwaan itu dan mengatakannya ia hanya sekadar kenyataan politik Hamzah semata-mata. Surat-surat itu dikeluarkan selepas ROS menerima aduan daripada ahli PKR mengenai pemilihan parti itu. GAP mencadangkan bekas adun Banting Lau Weng San sebagai calon Speaker DUN Selangor sekiranya PHBN memenangi PRN pada 12 Ogos depan. Setiausaha Agong GAP Anthony Loke berkata, perkara tersebut merupakan syarat yang telah ditetapkan susulan DAP telah menyerahkan kerusi DUN Dusun Tua kepada calon UMNO. Jadi apabila kita menyerahkan ataupun diminta untuk menyerahkan Dusun Tua, syarat yang telah pun kita nyatakan ialah supaya kita mencadangkan seorang bukan adun untuk menggantikan kerusi Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Dan cadangan kita ialah saudara Lau Weng San. Loke berkata demikian ketika sidang media mengumumkan calon DAP untuk PRN Selangor di Ibu Pejabat Parti di Kuala Lumpur hari ini. Lau tidak akan mempertahankan kerusinya dalam PRN ini. Loke berkata syarat itu disampaikan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi PH yang setuju dengan perkara itu. Sebelum ini, Loke melaporkan yang parti itu sedikit kecewa apabila menyerahkan kerusi DUN Dusun Tua yang disandang parti itu kepada calon BN untuk PRN ini. Presiden Gerakan Dominic Lau menerima kecaman selepas didakwa mengutarakan cadangan untuk bertanding bagi kerusi Parlimen Pulai di Twitter. Ciapan itu yang kini telah dipadam dibuat hanya kira-kira sejam selepas ahli Parlimen Pulai Allahyarham Salahuddin Ayub dikebumikan. Antara yang sempat melihat ciapan itu sebelum ia dipadam adalah ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan. Selepas ciapan itu dipadam, Syarizan memuat naik tangkap layarnya dengan berkata, anda tidak boleh lari. Lau ketika dihubungi Malaysia kini, menghantar imej yang menyatakan ciapan itu sebagai palsu. Menurut Lau, akaun Twitternya telah dikodam dan pengkodam yang membuat ciapan itu sebelum memadamnya. Dia juga berkata akan membuat laporan polis dalam masa beberapa hari.
Pilihan Raya Kecil PRK bagi kerusi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram perlu diadakan susulan kematian penyandangnya Salahuddin Ayub yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Salahuddin 61 meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah di Alustar, Kedah pada 9.23 malam tadi setelah ditidurkan selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.